Ismail Sabri Yaakob Perdana Menteri untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk makluman anda. Ketika ini dan juga saat ini saya masih lagi berada di Taman Botani Perdana untuk bawakan kepada anda kemeriahan suasana acara Majlis Pelancaran Bulan Keluarga Malaysia 2021. Jadi untuk makluman anda, sebentar saja tadi sebenarnya kita telah pun mendengar ucapan daripada Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun. Dan ketika ini sedang berlangsung ialah ucapan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi tanpa melengahkan masa, kita terus saja ke pentas utama untuk kita sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Yang Berhormat Datuk Seri Rina binti Muhammad Harun, Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga Malaysia. Yang Berhormat Datuk Seri Noraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi. Yang Berhormat Datuk Seri Syahidan Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara. Yang berbahagia Tan Sri Muhammad Khairul Adib, Ketua Pengarah Khidmatan Awam. Timbalan Ketua Polis Negara. Yang Berhormat Datuk Muhammad Nizar Haji Zakaria, Pengurusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Pegawai kanan Kementerian serta pegawai kanan Kerajaan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Syukur alhamdulillah, dengan izin dan perkenan daripada Allah SWT, kita semua dapat berhimpun pada pagi ini sebagai sebuah keluarga besar Malaysia bagi meraihkan sambutan Bulan Keluarga Malaysia 2021 atau BKM 2021. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM yang diterajui oleh Yang Berhormat Datuk Seri Rina Muhammad Harun di atas penganjuran majlis yang sangat bermakna ini. Sambutan hari ini diharap dapat menyemarakkan serta mempertingkatkan lagi usaha semua pihak untuk bersama-sama melindungi, mempertahan dan memperkasakan institusi keluarga sebagai benteng dan tunjang kestabilan sosial di negara kita. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, konsep keluarga bukanlah asing bagi kita semua. Frasa keluarga ini bersifat inklusif kerana merentasi sempadan agama, bangsa dan kaum. Institusi keluarga adalah institusi utama dalam mewujudkan sebuah negara sehinggalah tercetusnya konsep keluarga Malaysia dalam pentadbiran kerajaan hari ini. Keluarga memainkan peranan penting dalam memastikan kesinambungan sistem nilai daripada satu generasi kepada generasi seterusnya. Semua institusi ini, sekiranya institusi ini hebat, maka akan hebatlah sesebuah negara. Dalam hal ini, ibu bapa memainkan peranan penting kepada anak-anak ibarat sepohon pokok. Jika disirami dan dibaja dengan baik, pastinya ia akan menghasilkan buah yang elok dan seterusnya menjadi benih yang berkualiti tinggi. Bulan November setiap tahun diisytiharkan sebagai sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan sejak tahun 2012, bertujuan menggalakkan penglibatan semua pihak untuk mengukuhkan institusi keluarga dalam sosioekonomi negara. Ia selaras dengan pelaksanaan dasar keluarga negara yang bermatlamat membangunkan keluarga yang sejahtera,
sihat dan teguh serta berdaya tahan untuk memastikan kestabilan sosial demi kesejahteraan negara. Tuan-tuan dan puan bermakna fokus keluarga itu telah lama dilaksanakan. Ianya memfokuskan kepada setiap institusi keluarga yang berbeza supaya kita boleh melahirkan sebuah keluarga yang harmoni dan bahagia. Dan fokus dia adalah setiap satu keluarga di negara kita. Ini yang dilakukan sebelum ini, iaitu memfokuskan kepada setiap institusi keluarga. Kalau kita lihat, institusi keluarga berbeza-beza. Bukan saja mengikut kaum dan agama secara khususnya, tetapi juga terdapat keluarga yang lahir dari percampuran, perkahwinan campur. Kalau di Sabah, di Sarawak, ini merupakan perkara biasa. Satu keluarga mempunyai berbeza-beza dari segi etnik, kaum dan sebagainya. Ada satu keluarga di Sabah atau Sarawak, anak berkahwin antara anak etnik tertentu, kahwin dengan etnik yang lain, kahwin dengan kaum yang lain, bercampur-campur. Dalam satu keluarga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristian, ada yang beragama Buddha dalam satu keluarga. Ada kaum Cina, ada Kadazan, ada Melayu dan sebagainya. Tetapi oleh kerana walaupun ada perbezaan dari segi kaum, dari segi etnik, dari segi agama dan sebagainya, tetapi sistem keluarga tersebut tetap utuh dan harmoni. Kerana sikap saling memahami, saling bertoleransi dan juga saling menyayangi antara satu sama lain sebagai satu keluarga. Jadi konsep inilah yang akhirnya kita terapkan ke dalam kerajaan untuk menjadikan ianya gagasan baru, iaitu gagasan keluarga Malaysia. Konsep menyayangi antara satu sama lain. Bukan saja kita menjaga institusi keluarga kita sendiri, tetapi kita juga menjaga institusi keluarga orang lain. Sebab itulah di dalam bajet 2022, malah di dalam RMK 12, konsep keluarga Malaysia ini diterapkan. Sebab itulah tidak ada siapa pun yang tertinggal di dalam bajet ataupun di dalam RMK 12. Kerana seperti yang ditegaskan di bawah konsep keluarga Malaysia ini, tiada siapa yang akan ditinggalkan. No one will be left behind. Itulah konsep keluarga Malaysia yang diterapkan. Iaitu bukan saja kita menjaga institusi setiap keluarga secara individu, tetapi seluruh keluarga. Mulai hari ini, di pejabat pun kita tidak lagi mengatakan bahawa kita bekerja sebagai satu pasukan, tetapi sebenarnya sekarang ni, mulai sekarang, kita boleh kata kita bekerja sebagai satu keluarga. Bukan saja work as a team, tetapi work as a family. Inilah konsep yang kita akan kenalkan. Keluarga Malaysia bertunjangkan 3 teras utama, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran yang mempunyai visi jangka panjang untuk memulihkan negara dengan pendekatan kekeluargaan. Ia juga bersifat actionable kerana setiap kementerian akan memperkenalkan sekurang-kurangnya satu program dan inisiatif yang bermatlamat membantu mengurangkan kesan ekonomi yang ditanggung rakyat. Setiap kementerian telah mula memperkenalkan program-program dengan konsep keluarga Malaysia ini. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada Datuk Rina kerana hari ini merupakan program kedua yang berteraskan keluarga Malaysia dilancarkan oleh pihak Kementerian Pembangunan Wanita. Ya, jadi saya ucapkan tahniah kepada Datuk Rina. Kalau dulu sewaktu pra pelancaran keluarga Malaysia, Kementerian telah menubuhkan
skor keluarga Malaysia telah pun dilancarkan dan hari ini bulan keluarga Malaysia. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat, terutamanya Datuk Seri. Jadi seiring dengan semangat dan aspirasi keluarga Malaysia, maka saya mengisytiharkan mulai tahun ini bulan keluarga Malaysia akan dikenali sebagai bulan keluarga Malaysia. Sambutan pada bulan November ini akan menjadi platform untuk menyemarakkan keutuhan serta keterangkuman dalam keluarga Malaysia sekaligus menjamin kemakmuran dan perpaduan sebuah keluarga yang besar. Selain penyertaan kementerian-kementerian dan kerajaan negeri sebagai penggerak utama program, kerajaan amat berharap sektor swasta, NGO dan komuniti turut mengambil bahagian agar program kesejahteraan keluarga dilaksanakan sebaik dan sebanyak mungkin mengikut kapasiti masing-masing. Penganjuran program juga boleh dilakukan pada peringkat nasional secara gandingan kerjasama dengan agensi kerajaan sebagai salah satu acara nasional negara bagi mempertingkatkan kesejahteraan keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, semasa pembentangan bajet 2022 pada 29 Oktober 2021, kerajaan memperuntukkan hampir 2.7 bilion ringgit kepada KPWKM untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif mendukung kesejahteraan rakyat, khususnya orang kurang upaya, wanita, warga emas, kanak-kanak dan keluarga. Antara inisiatif yang akan dilaksanakan di bawah kementerian ini pada tahun hadapan ialah program di bawah Yayasan Keluarga Malaysia. Sebanyak 25 juta diperuntukkan untuk membantu anak-anak yang kehilangan ibu bapa akibat COVID-19. Buat masa ini, pihak KSN sedang mendaftarkan Yayasan Keluarga Malaysia ini, yang mana saya akan mempengerusikan Yayasan Keluarga Malaysia. Beberapa kementerian akan terlibat, termasuklah Kementerian KPWKM yang akan diwakili oleh Datuk Rina sendiri di dalam Yayasan Keluarga Malaysia. Beberapa program telah dirangka untuk memastikan nasib anak-anak ini terus dibela. Selain daripada bantuan keuangan, anak-anak ini juga akan dibantu dari segi emosi mereka dalam mendepani cabaran yang dihadapi ketika membesar tanpa ibu dan bapa. Komitmen banyak pihak diperlukan untuk bersama-sama membantu dan menjaga kebajikan anak-anak ini supaya mereka tidak terpinggir. Pendekatan setiap anak memerlukan keluarga perlu dipupuk dalam setiap rakyat di negara ini. Yayasan ini juga akan diperluaskan bagi membantu anak-anak keluarga Malaysia lain yang turut memerlukan sokongan seumpamanya. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, kerajaan memberi jaminan untuk terus komited dalam memberikan yang terbaik kepada rakyat. Konsep keluarga Malaysia yang dibawa kerajaan hari ini akan terus dijadikan sebagai falsafah pentadbiran negara kepada KPWKM dan LPPKN. Teruskan usaha bagi memastikan institusi keluarga di Malaysia terus terpelihara dan sejahtera. Dengan harapan tersebut, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan Majlis Pelancaran Sambutan Bulan Keluarga Malaysia 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis memohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kekal berada di atas pentas. Dengan ini dijemput naik ke pentas Yang Berhormat Datuk Seri Rina Mohamad Harun, Yang Berbahagia Dr. Maziah C. Yusof, Yang Berhormat Datuk Muhammad Nizah Haji Zakaria, dan juga Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Syukur Abdullah.
Baik, demikian ucapan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mana sekaligus beliau telah pun melancarkan Bulan Keluarga Malaysia 2021. Jadi apa pun sambutan Bulan Keluarga Malaysia ini wajar kita terus amati menerusi penghayatan terhadap 3 teras utama konsep keluarga Malaysia, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan juga kesyukuran. Jadi untuk menterjemahkan konsep tersebut, fokusnya 5 daripada 20 nilai pengkayaan nilai keluarga Malaysia, iaitu kasih yang membawa maksud kasih sayang, akhlak, sihat, ilmu dan juga harmoni. Jadi saya kira itu sahaja dahulu laporan langsung dari Taman Botani Perdana Kuala Lumpur sempena Majlis Pelancaran Bulan Keluarga Malaysia 2021. Terus kekal setia bersama Berita RTM. Assalamualaikum, salam hormat, jumpa lagi. Bagi menyempurnakan pelancaran Bulan Keluarga Malaysia yang menjadi platform